Sekali, selamat datang ke Google Meet untuk ibadah. Tahniah mana yang dapat join. Yang tak dapat join tak apa, nanti Ustaz hantar recording. Ustaz tengah rekod sesi ni. Sekali nanti kalau yang mana tak dapat tengok, dia boleh tengoklah kemudian yang mana ada internet. Okey. Pertama sekali kita buat hafazan. Boleh? Okey, Ustaz tanya seorang-seorang dululah. Okey. Kita mula dengan Awatif. Baca surah ini kita belajar surah tahun 5 apa surah hafazan yang korang tengah hafal? Ada buku? Tak ada. Tak ada. Buku teks Al-Quran ada? Cuba tengok jap. Ada. Saya ada. Okey. Tengok jap. Okey. Ambil tajuk pertama yang hafazan. Surah apa? Bukan surah apa ni? Ada. Nama surah Al-Fajr. Okey. Hari ni kita baca je dulu. Hari seterusnya nanti kita hafal Okey. Okey. Okey, sama-sama. Bolehlah buka mic baca surah Al-Fajr. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walayalin ash. Wasyafi wal Wallaili idza yas al-fi lika qasamul lidji alam tarakai Iramazatil imad. Okey. Sekali lagi Adam baca dulu, yang lain ikut. Ustaz tengok Adam okey. Okey, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Baca surah ayat 1 sampai ayat 5. tadi. Ayat 1 sampai 5 je dulu. Adam baca dulu, lepas tu yang lain boleh ikut. Wal fajr. 1, 2, 3 yang lain ikut. Wal fajr. Walayalin asr. Wasyaf'i walawat.
والشمس والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل ذلك قسم للذي Okey, bagus. Cuma ada yang semua boleh baca kan? Boleh. Okey, bagus. Okey, cuba hafal ayat 1 dengan 2. Ustaz bagi awak dalam 5 minit. Okey. Hmm. 1 dengan 2. 1, 2 je dulu. Nanti sikit-sikit nanti boleh baca sampai habis. Okey. Angkasa lepas. Meji. Okey, sudah 5 minit. Okey, Adam dulu. 1. Boleh baca? 1, 2, 3. Wal fajr. Walayalin asr. Okey, Amarayan pula. والفجر وليالي العشر Okey, Anissa Zakia. والفجر وليالي العشر. Okey, Hasma Hussein. Ustaz panggil nama dalam ni. Okey, cuba baca. Boleh baca tak? Ama off mic. Sama Afan. Ama. Hai, kenapa? Oh, Kita keluar tu, nanti dia join balik. Boleh, cuba baca. Okey, tak apa. Muaz. Baca. Boleh baca tak? On balik mic tu. Cuba baca. Boleh tak baca? Ustaz Syahid tadi rest hand. Dia nak baca kot. Okey, tak apa. Izafri baca pula. Okey. Yang bawah pula. Okey, yang tanda soal tu pula. Cuba baca. Itu Syahid. Syahid. Ayo, nama Syahid. walayali العشر. Okey. Awatif. والفجر وليالي العشر. Okey.
Bye-bye. Okey, tanya semua dah boleh baca ayat 1 dengan ayat 2. Nanti seterusnya hari lain kita akan hafal yang barulah. Okey. Untuk waktu sekarang buka buku teks. Siapa ada buku teks ibadah? Saya ada. Okey. Saya nak pergi ambil Boleh. sekejap. Yang mana tak ada buku teks tu boleh tengok slide Ustaz. Yang mana yang dah ada tu boleh buka. Okey. Dalam Ustaz, buku jual teks semua ni buku ke? tak, buku ibadah saja. Buku teks dengan buku tulis. Aktiviti? Aktiviti tak apa untuk hari ni. Nanti boleh juga untuk hari ni. Tengok dulu. Ustaz nak kau ke buku teks dulu. Okey, buka muka surat 4. Tengok muka 4. 4. Ini. Empat ke 5? 4. Yang tak ada nama. Kira 4 lah. Kuku. Okey, Ustaz nak bagi tahu sikit lah sebi-sebi apa yang awak akan belajar untuk tahun ni. Macam tahun lepas awak dah belajar tentang azan, iqamat kan? Muka surat 4 yang tak ada nama ni. Dia tulis nama kandungan. Okey, dalam kandungan ni kalau siapa line slow boleh mute sound ataupun awak boleh tutup awak punya kamera. In case kalau line slow lah, kalau line okey tak apa. Baik, kandungan awak akan belajar ada 5 tajuk. Okey, yang pertama solat jamak dan qasar. Dulu awak belajar solat fardu kan? Yang ni awak up sikit. Solat jamak dan qasar. Okey, kedua solat orang uzur. Yang ni selalunya lepas awak belajar tahu tentang solat, yang sekarang ni awak akan tahu cara-cara solat lain. Ini solat orang uzur, solat dalam kenderaan. Ini adalah salah satu rukhsah. Tak ada suara. Okey, tak apa. Dengar je lah. Okey, yang ketiga solat sunat. Yang ni jenis-jenis solat yang lain yang awak boleh buat. Nanti kita akan huraikan. Okey, yang keempat surat kandungan. Dia tulis nama kandungan. Okey, yang keempat solat jenazah. Jenazah tahu kan solat untuk siapa? Untuk orang mati. Orang yang meninggal. Itulah solat dia. Okey, tajuk yang terakhir adalah puasa Ramadan. Ini selalu buatlah. Siapa yang tak pernah puasa? Mesti awak pernah puasa kan? Okey, kita akan huraikan juga apa pengertian dan seterusnya. Okey, semua dah faham dah kandungan ni? Dah faham. Faham Bagus. Okey, siapa nak tengok slide pun boleh. Ustaz ada tunjuk slide. Siapa nak tengok buku teks pun boleh. Sama je Ustaz letak buku teks dalam slide. Okey, kita tengok Hari ni kita belajar ringkas dulu tentang solat jamak dan qasar. Okey. Yang pertama. Okey, solat jamak qasar ni adalah salah satu cara untuk solat lain lah. Dia dipanggil satu kaedah. Kaedah macam cara awak makan lah. Makan nasi kan. Ada yang guna tangan. Ada yang contoh sakit kena pakai sudu. Itulah cara solat. Tapi solat ni bagus je sebab Islam dia tak menyusahkan. Contoh Islam dulu waktu Nabi pergi naik Mi'raj. Mute kalau ni terganggu orang lain. Okey. Dalam Islam merupakan agama yang mudah sebab
Nabi naik turun, dia dah ringankan solat dulu 50. Lepas tu dah tukar pada 5. Tu satu. Lepas tu Allah bagi lagi kelonggaran. Siapa yang orang tu sedemikian, dia dapat keringanan untuk solat cara sedemikian. Maknanya solat tu wajib tapi Allah ringankan cara dia. Itu menunjukkan Islam ni mudah. Dia tak bebankan orang. Contoh Allah, saya sakit lah tapi saya kena solat berdiri. Tak ada. Allah ada bagi tahu cara untuk orang solat sakit. Okey. Yang kedua, dalam Islam terdapat rukhsah iaitu kemudahan. Rukhsah ni namanya kemudahan lah ataupun keringanan bagi golongan musafir. Okey, solat jamak dan qasar ni adalah untuk musafir. Okey, musafir ni siapa yang tahu? Okey. Yang mana yang tak tahu, musafir ni adalah orang yang berhijrah keluar daripada kawasan tempat tinggal dia. Contoh macam awak lah nak balik kampung. Contoh balik kampung ke mana? Selalunya jauh-jauh lah. Yang ke Melaka, yang ke Perak. Ada yang kalau pergi luar negara pun boleh. Dia dinamakan musafir. Contoh awak tinggal lama dekat sini, awak pergi ke luar dalam masa sekejap saja. Lepas awak balik. Itu kata musafir lah. Okey, rukhsah tersebut perlulah mengikut syarat yang tertentu serta golongan yang tertentu. Macam saya sebut tadi, solat jamak dan qasar bukan untuk semua orang. Dia hanya keringanan untuk seseorang tu saja. Keringanan untuk musafir. Apa yang orang musafir ni boleh buat? Dia boleh dapat jamak dengan qasar. Okey, so far boleh faham Okey. Firman Allah. Okey, firman Allah. Firman ni kira buktilah apa yang Allah sebut. Setengah orang kata, okey, apa bukti yang memang betul ke solat jamak qasar ni ada? Ada. Allah dah tunjuk. Firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min kharaj. Surah Al-Hajj ayat 78. Okey, maksudnya dan tidak ia menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Allah dah cakap dah. Agama Islam ni merupakan agama yang mudah dan senang untuk dibawa oleh orang. Semua orang lah. Maknanya tak kira Cina, Melayu, India ataupun lain bangsa, dia orang boleh mengikut agama Islam sebab dia agama yang senang. Tapi kena tahulah belajar cara yang betul. Ikut apa yang Allah suruh, tinggalkan yang larang. Barulah awak akan rasa senang. Inilah bukti Allah tunjukkan bahawa jamak dan qasar wujud sebab Allah bagi keringanan ni. Okey. Kita tengok muka surat sebelah, muka surat ke-6. Tengok flip. Okey, unit 1 iaitu solat jamak. Okey, kita tahu solat jamak dan qasar kan? Okey, kita fokus solat jamak dulu. Okey. Yang pertama, pengertian solat jamak. Okey, yang pertama, jamak dari sudut bahasa bermaksud menghimpunkan. Okey, himpunkan maknanya apa? Macam tambahlah. 1 tambah 1, 2. Jadi, dia gabungkan 2. 1 dengan 1. Itu namanya himpun. Okey. Solat jamak menurut istilah syarak bermaksud menghimpunkan 2 solat fardu dalam satu waktu dengan syarat-syarat tertentu. Ni kena ingatlah dalam exam dia kadang-kadang bagi 3 markah. 1 dia suruh bagi sudut bahasa 1 markah, 2 markah lagi untuk istilah. Jadi istilah ni kena tahulah yang ni menghimpunkan 2 solat fardu. Yang ni dah 1 markah. Dalam satu waktu dengan syarat tertentu ni pun 1 markah. Jadi awak kena hafal. Awak kalau ada highlighter, awak highlight ni, menghimpunkan ni sampai habis. Nanti awak buat nota ni dalam buku tulis Okey, apa maksud dia? Menghimpunkan 2 solat fardu dalam satu waktu dengan syarat-syarat tertentu. Panjang. Maksud dia ialah awak gabungkan 2 solat. Bukan 3, bukan 4. Bukannya semua solat tu awak gabung terus, tak. 2 sahaja solat fardu dalam satu waktu dengan syarat-syarat tertentu.
contoh apa? Solat A dengan solat B, awak gabung buat pada solat A atau B. Dengan syarat-syarat tertentu. Maknanya ada cara dia, tak boleh awak suka hati buat dua solat tu ataupun lebih pada tu. Dia ada syarat dia. Okey, ini dah faham Okey, tengok bawah dia pula. Jenis-jenis solat jamak. Okey, dalam muka surat 6 ada dua jenis solat jamak. Iaitu yang pertama solat jamak takdim. Okey. Takdim ni maksud dia menghimpunkan dua solat fardu ke dalam waktu solat yang pertama. Kita ada dua kan, A dan B. Okey, kita himpunkan dua solat fardu ni dalam waktu A. Maknanya yang pertama lah. Okey, kita ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia ikut urutan. Kalau ni A, ni B, dia kena ikut A lah dulu. Kalau yang ni A, ni B, dia kena ikut dulu. Contoh kalau yang pertama ni selalunya solat zuhur dengan maghrib. Dua tu lah yang pertama. Okey, tengok contoh bawah dia. Menghimpunkan solat asar ke dalam waktu zuhur atau menghimpunkan solat isyak ke dalam waktu maghrib. Macam Ustaz kita tadi. Dia bukan contoh dah, memang betul lah. Dia gabungkan solat asar dalam waktu zuhur. Dia buat solat zuhur dulu. Lepas tu dia buat asar. Tapi asar tu dia buat dalam waktu zuhur. Maknanya dia top up terus. Maknanya asar nanti tak perlu buat. Sama juga dengan solat isyak dalam waktu maghrib. Okey. Maknanya dia buat isyak dulu. Lepas tu baru dia buat maghrib dulu. Lepas tu dia buat isyak dalam waktu maghrib. Okey, faham Okey, yang ni adalah takdim. Kena ingatlah jangan gabung pula takdim dengan lagi satu. Dia nama hampir sama je. Apa nama sama lagi tu? Okey, ni namanya solat jamak takhir. Yang ni takdim. Yang ni takhir. Okey. Jangan samakan. Dua-dua ni beza. Contoh dalam exam tulis, apakah itu jamak takdim? Kalau awak sebut jamak takhir, habislah. Jadi susahlah dia punya jawapannya salah lah. Okey, apa itu jamak takhir? Kita tengok pula. Okey, jamak takhir ni adalah menghimpunkan dua solat fardu dalam waktu solat kedua. Ada dua solat A dengan B, dia gabung tapi dia buat dalam B. Dia terbalik macam tadi. Takdim A, takhir dia buat B. Boleh faham kan? Okey, contoh dia sama, cuma terbalik. Menghimpunkan solat zuhur dalam waktu asar. Macam mana pula tu? Okey, dia buat asar dulu, lepas tu baru dia buat zuhur. Dia buat yang depan dulu, lepas tu baru dia buat asar. Tapi dia kena buat pada waktu asar. Faham dah tu? Okey, atau menghimpunkan solat maghrib ke dalam waktu isyak. Jadi fahamlah, maknanya yang solat yang ke depan adalah solat zuhur dengan maghrib. Kalau yang belakang, takhir, mesti dalam waktu asar dulu dan isyak. Boleh faham kan? Okey. Yang mana dah boleh faham, itu je lah yang Ustaz nak ajar untuk hari ni. Okey, apa yang awak perlu buat? Okey. Nota yang untuk muka surat 5 dengan 6 ni awak cuba salin, buat cantik-cantik. Nanti waktu habis PKP nanti Ustaz tanda tengok mana yang cantik. Ada hadiah lah. Yang mana yang tak cantik tu cuba cantikkan. Color ke awak buat macam apa? Pelangi. Lepas tu cuti ni kan awak buat lah. Okey. Untuk aktiviti Ustaz rasa aktiviti banyak tu. Ustaz ada buku aktiviti. Cuba awak tengok jap buku aktiviti macam mana. Buku surat pertama. Seorang je lah. Kalau buku aktiviti banyak, macam dia suruh bagi tajuk ke. Ustaz. Pengertian Jap Ustaz tengok jap.
Bukan maksud solat qada. Solat qasar, solat jamak. Susah tu. Tak apa, aktiviti awak buat nombor 1 dengan 2 tu je, muka surat yang pertama tu. Sebab kita tak habis lagi dia punya pengajaran kan. Tak, buku tulis kena buat yang nombor 2 tu je kan? Buku tulis awak buat muka surat 5 dengan 6. Awak pendekkan, awak ringkaskan macam ustaz buat dalam slide tadi. Tapi awak buat cantik-cantik, buat color, lukis-lukis. Ini. Dengan belakang. Yang atas tu tak payah, yang muka surat 5 tu. Yang pada akhir tu kan, tu tak payah. Awak start daripada bawah ni. Ni, Islam merupakan agama yang mudah. Yang ni. Nampak kan? Yang ni tak perlu. Yang ni untuk cikgu. Yang ni untuk awak Tapi ni panjang kan? Awak rasa kalau nak tulis semua tidur nanti. Awak pendekkan. Saya boleh. Boleh Okey, yang bawah ni buat. Lepas tu korang nampak terbalik ke nampak betul? Betul. Betul lah. Ustaz nampak terbalik. Okey, yang ni jangan yang bawah ni. Yang ni penting lah. Ni untuk awak tahu apa tu pengertian. Yang ni pun sama pengertian ni. Ni untuk markah. Dan kalau boleh awak hafal. Jangan tulis je. Boleh? Boleh. Okey. Ustaz bagi awak 5 minit. Yang depan ni kita mengaji pula. Okey. Bolehlah minum dulu ke. Kalau ada air. 5 minit ni untuk buat kerja ke? Tak. Boleh juga awak nak siapkan kerja tu. Kalau tak awak boleh jugalah. Kalau awak nak siapkan kerja, ustaz bagi awak dalam 10 minit. Ya. Hari ni hari apa lah? Hari ni hari Khamis. Khamis 21 hari bulan.